Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, so dah lama YouTube ni tak bergerak langsung. Hari ni aku nak share pasal COVID-19. Okay, seperti mana kita tahu sekarang tarikhnya 24 hari bulan 4 2020, dan boleh dikatakan kita dalam fasa yang ketiga. Dan berita yang terkini kita akan sambung sampai 12 Mei. Okay, sekarang ni point ni ialah mesti kita rasa bosan dengan duduk kat rumah kan. Memang sangat. Tapi aku nak share kat sini ialah macam mana kita nak tengok sesuatu tu bukan jadi, maksudnya mesti ada hikmah atas semua benda yang berlaku kan. So bila semua benda yang berlaku ni, okay, ini adalah aku dah tulis beberapa yang hasil daripada bacaan. Lepas tu, dan juga yang aku rasa poin-poin yang perlu diletak, yang aku rasa boleh digunakan. Okay, kita teruskan kepada poin nombor 1. Masa untuk bermuhasabah diri untuk diri masing-masing. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab kita kan selama ni terlalu sibuk dengan urusan dunia. Bukan maksudnya urusan dunia yang lakukan, maksudnya kita kerja, kita banyak hal. So satu masa yang ni maknanya kita boleh isikan dengan masa untuk muhasabah diri kita. Lepas tu kita kena ingat setiap apa yang berlaku ni ada hikmahnya, dan juga boleh jadi salah satu sebabnya ialah daripada tangan-tangan manusia, buatan kita sendiri. Okey, sekarang kita pergi point nombor 2. Masa untuk kita luang sama-sama dengan keluarga. Yalah, bila lagi kan kita nak luang masa dengan keluarga? Macam kita tengok ada yang masing-masing dengan cara dia ajar tradisional ke, tak ada masalah. Jadi yang penting kita nak luang masa sama keluarga. Sebab kalau kita kerja, macam kalau budak-budak belajar, dia akan sama-sama dengan kawan dia lagi banyak. Mak bapak kadang ada yang bekerja dua-dua, ada yang bapak saja. Jadi sinilah masa yang sesuai. Lagi satu, kita tak perlulah maksudnya bila family time pergi keluar jalan-jalan ke kan. Tapi kali ni kita duduk kat rumah. Itu specialnya sebab apa? Kadang-kadang bukan bagi akulah, kadang-kadang kita nak cari quality time ni bukan maksud kita kena spend habis duit pergi mana-mana. Tapi kadang kita cari satu tu dia sekeliling kita je, macam kat dalam rumah kan. Dengan keluarga ni maknanya terutamanya yang laki lah, yang ketua keluarga, kita kena bagi yang terbaik lah. Time ni lah nak belajar, mengingati antara satu sama lain, yakni babak bahasa agama. Itu yang kita kena pentingkan. Kita tengok tahap kita sendiri, keluarga kita, anak-anak ke adik-beradik kita tengok tahap agamanya tu kat mana. Bukan untuk cari kesalahan, tapi maknanya ialah kita kadang kita terlupa kan sebenarnya tanggungjawab kita ni bukan setakat mencari bagi makan ke apa ke, tapi sebenarnya agama tu macam mana. Kemudian seterusnya kita pergi kepada poin nombor 3. Poin nombor 3 pula ialah kita kena berjimat cermat dan cuba untuk berala kadar. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab ialah kita kena faham, ada setengah macam kalau yang kerja government, kerja kerajaan, diorang kalau cuti pun dapat gaji. Ada yang kerja swasta, maksudnya dia mungkin dapat gaji tapi mungkin lambat. Ada kes-kes yang tertentu yang menyebabkan duit tu tak berapa nak ada. So bila duit tak berapa nak ada, kena jimat cermat dan berala kadar, guna apa yang ada. Lepas tu kita kena beringatlah orang-orang yang apa kerja macam biasa. Kalau Ramadan ada bazar, sekarang dah tak ada kan orang-orang yang bekerja tepi-tepi jalan ke, yang jual-jual air kat pasar-pasar tu. Kita beringatlah, maknanya guna duit kita sekadar kita mampu. Tambah-tambah pula kita nak bulan Ramadan, kita nak kena belajar untuk menjiwai kenapa Ramadan tu. Kemudian poin nombor 4,
Poin nombor 4 ialah berserah kepadanya. Ini itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab tak kisahlah sebenarnya rezeki ke yang kita cuba, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kadang-kadang kita ni berada di atas sampai kita lupa macam mana rasanya berada di bawah. Dan kadang-kadang kita ni rasa duduk di bawah tapi macam duduk di atas sampai terlupa. Kat sini kita dah tahu rezeki, makanan semua dah kurang. Kurang maknanya terhad dah, tak nampak secara zahirnya. Kat sinilah kita belajar untuk berserah diri kepada Allah SWT. Tawakal, belajar tawakal. Kita buat apa yang mampu, kita tawakal, kan? Kalau tak mampu, tawakallah juga, maknanya berserah diri kepada Allah SWT. Poin nombor 5. Okay, poin nombor 5 yang aku tulis ialah belajar isi masa lapang. Umur-umur macam aku ni, dominannya selalunya kalau ada masa lapang kita lepak dengan kawan. Sekarang tak boleh. Dan yang biasanya pula main game. Aku dah tu salah satunya. Kenapa aku cakap belajar isi masa lapang? Sebabnya kadang kita ni ada masa tapi kita isi dengan perkara yang kita rasa macam aku just nak habiskan masa. Tapi bila kita buat satu benda itu, satu masa yang kita ada ni dah banyak, yang terlampau lapang, kita buat benda yang kita rasa kita nak habiskan masa lapang, tak habis-habis. Yang inilah kita nak belajar hakikat apa itu masa sebenarnya, kan? Kita nak kena hargai lah masa ni. Maksudnya kita sama-sama, sebab aku pun biasa je kan, bab-bab masa ni itulah hakikatnya kat situlah. Kita ni hidup tak, bukannya lama kan pergi juga, kan. Point number 6. Nombor 6, bolehlah atur strategi baru. Penat tak selama ni? Kan mesti penat. Kita kerja, nak mak bapak nak bagi, nak kerja. So sekarang adalah masa waktu untuk kita rehat, regang-regangkan badan, kemudian tambahkan bacaan-bacaan berguna ilmiah ni. Kita bagi minda kita terasa, walaupun di rumah. Apa aku cakap boleh atur strategi baru? Sebab memang dikatakan COVID-19 ni dia macam bagi satu impak yang besar, bukan setakat kat negara kita Malaysia, tapi juga dekat semua tempat seluruh dunia. Semua kena impak. Ekonomi turun, minyak turun, berbagai lah. Jadi kepada atur strategi ni maknanya daripada segi individu lah, kerajaan lah induknya, tapi untuk diri kita sendiri dengan juga orang-orang yang dekat dengan kita, dan atur strategi baru. Poin nombor 7. Poin nombor 7 ni aku cakap apa? Ialah persiapan Ramadan. Tak rasa klise ke tiba-tiba COVID-19 ni dekat-dekat waktu Ramadan? Apa seperti maksudnya mana yang sama-sama bagi tahu, kan? Sebelum Ramadan tu sepatutnya kita dah banyak lagi persediaan. Ini masa bulan Rejab, masa bulan Syaban. So kita review balik kita punya masa-masa dulu. Kadang-kadang tengoklah, kalau Ramadan mesti kita fikir raya, maksudnya normal yang kita buat lah. Tapi kadang kita terbawa-bawa sampai terlupa makna Ramadan di sini. Dan aku cakap persiapan Ramadan tu macam mana? Kita kan masa kerja semuanya, kan. Jadi bila ada masa cuti ni, inilah kita nak tahu maksud Ramadan, hayati Ramadan dengan bacaan-bacaan Al-Quran ilmiah, makna-makna maksud puasa sekali, untuk kita rewind balik apa yang dalam hidup kita ni. Kadang-kadang bagi aku lah, kita kena ada step back, tarik belakang balik untuk kita tengok balik. Lepas tu rasa kita dah ambil iktibar, kita rasa macam kalau perlu tulis, kita tulis, dan kita maju balik ke depan. Poin nombor 8. Sebenarnya aku tulis ni banyak poinnya maknanya, tapi lepas aku rungkaikan sikit demi sikit dan aku tulis dekat blog aku. So kalau rasa nak baca, nanti ada link
description kat bawah lah. Gambar gini ada 8 lah, tapi isi dia padat lah. Bagi aku padat, mungkin kenangan tak adalah, aku tak tahu, aku lemah. Okay, seterusnya ialah yang terakhir. Ingat, kalau kita rasa susah, ada lagi yang lebih susah daripada kita, kan? Biasalah kan, kalau kita tak pernah rasa kesusahan, kita kena ingat sebenarnya ada orang lagi susah daripada kita, dan kita kena belajar untuk bersyukur. Dia umumnya ialah daripada dua view. Yang pertama dari segi kebaikan, yang kedua dari segi keburukan, kan? Tapi keburukan tu bukanlah sampai kita patut kecam ke persoalkan apa benda yang berlaku ni, sebenarnya tak perlu. Sebenarnya keburukan tu kita tengok daripada itu, daripada apa yang kita dapat. Tengok, aku lupa nak cakap point nombor 9 lah. Kita tengok ada sungai kat Malaysia ni, aku tak tahu ada dua ke beberapa lah yang macam jadi lebih bersih sebab banyak kerja kilang-kilang yang tak beroperasi, menyebabkan kawasan persekitaran tu jadi lebih bersih. Ada pula yang tengok dari segi paras, karbon dioksida menurun. Lagi yang dekat tempat-tempat yang memang tempat kilang, kawasan-kawasan kilang, perindustrian, memang nampak dia punya turun. Itu pun adalah satu hikmah. Sebenarnya kita ada inisiatif untuk memperbaiki atau cari cara macam mana kita nak kawal kita punya alam sekitar. Tapi kadang-kadang satu benda macam ni berlaku, dia jadi satu benda yang kau tak perlu buat apa, semua orang duduk rumah, tapi dalam benda tu jadi sungai jadi makin bersih, udara jadi makin bersih, kan? Okay, kita sambung balik poin yang nombor 8. Kata ialah kalau kata susah, lagi yang lebih susah daripada kita. Maksudnya kita ni sebagai seorang, bukan aku nak rasiskan, bukan, sebab aku orang Islam dan kita kena tengok sesuatu itu berpandukan dengan Islam, dekat dengan Islam. Kita kena bagi contoh sebenarnya pada orang-orang lain. Itu yang kita kena fikir. Kita pun nak berdakwah, kadang kita cuma hantar forward apa orang kata, tapi kita belajar untuk perbaiki kita punya akhlak, cara pemikiran kita, dan kesediaan kita sebenarnya yang kita ni akan pergi ke alam barzakh, tapi kita kena sedarlah benda tu semua. Okay, rasa ni makin jauh lah ni. Jadi terima kasih sebab tonton video ni, dan aku rasa setakat ni saja, dan moga-moga apa yang aku share ni bagi manfaat lah kat semua. Sebabnya bila kita pilih untuk tengok sesuatu tu dari aspek yang baik, insya-Allah akan jadi baik. Aku pun belajar jugalah, kan. Sekian saja daripada saya, Muhammad Ismail bin Abdul Muttalib. Kalau suka video ni boleh like, subscribe lagi bagus dan juga share. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace yo. Selamat ber-PKP dan Ramadan Karim.